pelajar, kita bincang jawapan bagi kuis rumus algebra. Ini adalah bab 3 rumus algebra, dan saya terangkan sedikit definisi bagi perkara rumus. Perkara rumus ialah pemboleh ubah tunggal. Pemboleh ubah tunggal yang diungkap dalam sebutan pemboleh ubah yang lain bagi suatu rumus. Contoh, kita ada persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi, Y merupakan perkara rumus dan Y diungkapkan dalam sebutan X. Perkara rumus ini tak boleh ada nombor bersama dengan dia. Contohnya, tak boleh ada nombor 2 di sebelah Y, dan tak boleh ada kuasa, dan juga tak boleh ada pemboleh ubah yang lain bersama dengan pemboleh ubah Y. Jadi, Y ni kena single available. Maksudnya dia seorang-seorang, tak boleh ada kawan-kawan. Okey? Contoh kedua, ini P. P ialah P sama dengan 3Q tambah 2A. So, pemboleh ubah P ialah perkara rumus. Q bukan perkara rumus dan A bukan perkara rumus, kerana pemboleh ubah Q di sebelah dia ada nombor 3. Ini yang bersama A, sebelah A ada 2. Jadi, ini bukan perkara rumus, ini bukan perkara rumus. So, P ialah perkara rumus. Di sini, okey, contoh yang pertama tadi, X bukan perkara rumus sebab dia ada nombor 2 di sebelah X. Okey, so perkara rumus ini dia seorang-seorang. Dia tak boleh ada kawan-kawan, okey? Tak ada member-member, dia seorang-seorang macam ni. Tak boleh ada kuasa, tak boleh ada nombor, tak boleh ada pemboleh ubah yang lain, okey? So, ini contoh-contoh yang bukan perkara rumus. Di sini saya bagi 3 contoh. Contoh pertama ini 2Y sama dengan 3X tolak 5. So, Y ni bukan perkara rumus kerana ada nombor 2 di sebelahnya. Jadi, ini bukan perkara rumus. Okey, contoh kedua. Kenapa ni bukan perkara rumus? Sebab dia ada kuasa 2. Ada kuasa 2. Jadi, pemboleh ubah Y bukan perkara rumus. Okey, nombor 3. Contoh ketiga. Ni bukan perkara rumus, ini bukan perkara rumus. W bukan perkara rumus sebab ada pecahan 1/2. Okey? Kalau saya bagi contoh keempat. Okey, XY sama dengan 3M tolak 1. Okey. Ini XY sama dengan 3M tolak 1. So, X dan Y, X bukan perkara rumus, Y bukan perkara rumus, M juga bukan perkara rumus. Kenapa? Sebab, okey, sini X dia ada kawan dia Y. Y pun ada kawan Y ialah X. Jadi, bukan perkara rumus. Okey, ini pemboleh ubah M ini, dia ada kawan dia 3 dan tolak 1 di sini 1. Jadi, M bukan perkara rumus. Okey? Perkara rumus ni kita guna pemboleh ubah ataupun huruf A hingga Z lah. A dan hingga Z, bukan nombor, huruf sahaja. Okey, kita lihat soalan kuis dalam Google Classroom. Okey, soalan pertama, cikgu terangkan sedikit. Nombor 1. Y tambah 3 sama dengan 2. Jadikan Y sebagai perkara rumus. Okey, dalam soalan ni, Y bukan perkara rumus. Dalam soalan ni, tak ada perkara rumus. So, kamu kena tukar ni Y menjadi perkara rumus. Macam mana nak jadikan Y sebagai perkara rumus? Okey, ini dia punya kawan tambah 3. Suruh tambah 3 ni dipindah ke kanan. Tanda sama dengan di tengah-tengah. So, tambah 3 pindah ke kanan. So, ini Y tambah 3 sama dengan 2. Tambah 3 ataupun positif 3 pindah ke kanan menjadi
negatif 3. So 2 tolak 3 ialah negatif 1. Jadi Y sudah berjaya menjadi perkara rumus. Dan biasanya perkara rumus ini ditulis di sebelah kiri. Okey, mungkin kamu akan tanya, cikgu, kalau saya tulis perkara rumus di sebelah kanan boleh tak? Jawapannya boleh ya. Tak ada salah. Tapi biasanya kita tulis perkara rumus di sebelah kiri. Kalau nak tulis sebelah kanan pun boleh. Okey, nombor 2. Diberi M sama dengan N tambah 6. Jadikan N sebagai perkara rumus. So, dalam soalan ni M sebenarnya M ialah perkara rumus. Awak kena tukar jadi N kena jadi perkara rumus. Oleh itu positif 6 ni, okay, M sama dengan N tambah 6. N kena jadi perkara rumus. N ni tak boleh ada kawan dia tambah 6 ni kena pindah ke kiri lah. Suruh tambah 6 pindah ke kiri. Selepas pindah ke kiri akan jadi tolak 6. So tolak 6, M tolak 6 sama dengan N. So N ialah perkara rumus. Nombor 3. Kita ada persamaan R sama dengan 2S kuasa 2 tolak 5. Cari nilai R apabila S ialah 2. Okey, awak kena cari nilai R. Cari nilai R jika S ialah 2. Saya ganti S dengan 2. S saya ganti dengan 2 guna kalkulator, terus dapat jawapan. Ini ialah 2 darab dengan 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ialah 4. 2 darab 4 tolak 5. Okey, 8 tolak 5 ialah 3. Jawapannya ialah 3. Okey, soalan keempat. 2x kuasa 2 sama dengan y tambah 1. Jadikan y sebagai perkara rumus. Okey, mana y? Y di sini. Okey, tengok sebelah y ada tambah 1, positif 1. Jadi kalau y nak jadi perkara rumus, ini tambah 1 kena pindah ke kiri. Positif 1 pindah ke kiri akan menjadi negatif 1. So ini 2x kuasa 2 tolak 1 sama dengan y. Y sudah berjaya menjadi perkara rumus. Okey, nombor 5. Q sama dengan 2P kuasa 2 tolak 11. Cari nilai P apabila Q sama dengan negatif 3. Awak kena cari nilai P. Mana P? Cari nilai P. P di sini. Cari nilai P jika Q ni ialah negatif 3. So, saya ganti Q dengan negatif 3. So, saya tulis ini negatif 3 sama dengan 2P kuasa 2 tolak 11. So, ini tolak 11 pindah ke kiri. Selepas pindah ke kiri, negatif 11 akan menjadi positif 11. So negatif 3 tambah 11 sama dengan 2P kuasa 2. Negatif 3 tambah 11 ialah 8. 8 sama dengan 2P kuasa 2. So ini 2 pindah ke kiri. Selepas pindah ke kiri, operasinya bertukar menjadi bahagi. Ini darab 2 darab P kuasa 2. Operasi di sinilah darab. Okey, walaupun tak nampak simbol darab, tapi sebenarnya 2 dia adalah 2 darab P kuasa 2. So darab 2 ini pindah ke kiri akan menjadi bahagi 2. 8 bahagi 2 ialah 4. Yang ni kamu salin balik P kuasa 2, tulis balik sini P kuasa 2, P kuasa 2, dapat 4. P kuasa 2 ialah 4. So kuasa 2. Okey, P kalau nak jadikan perkara rumus, dia tak boleh ada kawan-kawan, tak boleh ada nombor-nombor bersama dengan dia, tak boleh ada pemboleh ubah yang lain bersama dengan dia, tak boleh ada kuasa juga. Jadi ini 2 kena pindah ke kiri. Kuasa 2 kalau selepas pindah ke kiri akan bertukar menjadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2. So P ialah 2. Okay, soalan 6. Okay, kita laju sikit sebab kalau terlalu lama kamu pun boring. Okay, yang manakah? Okay, di sini ada pilihan. Yang manakah Y sebagai perkara rumus? Jadi kita semak. Okay, A, Y sama dengan 4
Y tolak X. Ya, ini ialah perkara rumus. Kenapa? Sebab ni kamu tengok Y ni hanya ada satu pun boleh ubah Y. Okey, nombor 2B. Y kuasa 2 tolak 3 sama dengan 2Y. Okey, jadi ini Y-nya bukan perkara rumus. Kenapa? Sebab ada 2 bersama dengan dia. Jadi ini bukan perkara rumus. Okey, di sini pun sama. Ini bukan perkara rumus. Okey, nombor 7. Diberi F sama dengan 2ST tambah 1. Cari nilai S apabila F sama dengan 49 dan T ialah 3. T ialah 3. So, F ialah 49, T ialah 3. So, F ialah 49. Saya ganti F ini dengan nilai 49. Dan T mana T? Ini T saya ganti dengan 3. So, saya tulis sini 49, ini 2, tulis sini 2. S, T saya tulis dalam kurungan. Nilainya 3. 3 tambah 1. Okey. So, dia akan jadi 2 darab 3 ialah 6. 2 darab 3, 6. 6S tambah 1. So, tambah 1 pindah ke kiri akan menjadi tolak 1. 49 tolak 1 ialah 6S. So, 49 tolak 1 ialah 48. Ini 6 darab S ataupun S darab 6. Operasi darab 6 ini pindah ke kiri akan menjadi bahagi 6. So, 48 bahagi 6 ialah 8. S adalah 8. Okay, soalan 8. Nombor Y adalah lebih 8 daripada nombor X. Jadi, apabila kita tulis persamaan, dia akan dapat macam ni. Y sama dengan X tambah 8. Maksudnya Y ini adalah lebih 8 daripada X. Ini maksudnya lebih 8. Lebih 8 maksudnya tambah 8. Lebih 8 daripada nombor X lah. Okey, 9. Jumlah bayaran RM untuk menyewa sebuah basikal bagi N jam terdiri daripada bayaran asas RM10. Dia ada fixed price, fixed payment. Ini bayaran yang asas RM10 serta sewa RM6 bagi setiap jam. So, kalau kamu nak sewa basikal, awak kena bayar RM10. Lepas tu tambah dengan bilangan jam yang kamu sewa. So, RM6 bagi 1 jam. Ini RM6. Kalau awak sewa 10 jam, kena darab dengan 10. Tapi saya tak tahu bilangan jam yang saya akan sewa. So, saya guna N ini ganti sebagai bilangan jam yang disewa. Bilangan jam menyewa basikal. So, persamaannya akan jadi J sama dengan 10. J sama dengan 10 tambah 6N. Okey, soalan terakhir. Diberi 5P sama dengan 4M tambah 3. Cari nilai M apabila P sama dengan 15. So, ini 5P sama dengan 4M tambah 3. Awak ganti sahaja P dengan 15. Ganti sini. P ni ganti dengan 15. So, 5 darab 15 adalah 75. Okey, 4M tambah 3 tulis balik, salin balik di sebelah kanan. So, 75 sama dengan 4M tambah 3. Tambah 3 ni pindah ke kiri. Tambah 3 pindah ke kiri akan menjadi tolak 3. So, 75 tolak 3 sama dengan 4M. So, 75 tolak 3 ialah 72. So, 72 sama dengan 4M. So, 4M ini 4 pindah ke kiri akan menjadi bahagi ya. Sebab sini darab pindah ke kanan ialah bahagi. Dari kanan ke kiri ialah bahagi. 72 bagi 4 ialah 18. Okey. Okey, sekian. Terima kasih.